Assalamualaikum guys, welcome back to Vlog Abanggan. Yes, untuk part 1 hari tu saya buat adalah saya disahkan positif COVID-19. Terima kasih buat anda yang telah mendoakan saya. Dan untuk part 2 ini saya akan menceritakan macam mana proses yang kita lalui daripada hari pertama sampailah untuk hari ke-6, iaitu seminggu yang pertama. Apa yang berlaku pada kita dan apakah pengalaman kita untuk pergi ke CAC. Okay? CAC tu bagi anda yang tak tahu, itu adalah pusat penilaian COVID-19. Okay? Di mana tempat itu lah orang katakan yang pakai ribbon, yang potong ribbon, yang dia check kalau kondisi anda yang mungkin dah teruk, dah stage 3, mereka akan dihantar ke hospital melalui CAC. Okay, melalui CAC barulah mereka dihantar ke hospital. Okay, so macam biasa, sebelum itu bagi anda yang baru jumpa channel ini, jangan lupa tekan loceng, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih juga atas sokongan anda selama ini. Okay, jom kita check it out. Mila, jangan lupa subscribe ya. Alright, okay, so saya masih belum recovery lagi. Kalau anda dengar suara saya masih belum recovery sepenuhnya lagi. Deria masih belum ada, deria bau masih belum ada, deria rasa masih belum ada. Dan bercerita pasal pengalaman adalah untuk kami Allah Akbar. Untuk kami, kita hanya kuarantin di rumah saja. Sebab kalau tak silap saya, since start daripada Julai ataupun Ogos, bagi mereka yang orang katakan positif stage 1 dan juga stage 2, mereka hanya perlu kuarantin di dalam rumah. Dan untuk stage 3, stage 4, stage 5 ke atas, itu yang akan dirujuk ke hospital lah. Dan Alhamdulillah kita orang katakan stage 1 dan juga stage 2, dan kita hanya kuarantin dekat rumah. Cuma pemantauan tu menerusi handphone lah, dekat app MySejahtera. Hari-hari kita akan dapat SMS, hari-hari kita akan dapat notification dekat MySejahtera yang kita kena report sama ada demam ke, sesama ke, kelesuan ke, sakit badan ke, nak muntah ke, nak pitam ke, cirit-birit ke, berapakah suhu, berapakah oksigen. Semua itu kita perlu nyatakan dekat dalam MySejahtera. Dan daripada stage 1 kita pergi ke stage 2. Sebab stage 1 tak ada simptom, stage 2 dah ada simptom yang sikit-sikit lah, macam yang sesama, batuk, demam dan sebagainya. So apabila masuk stage 2, kita dapat SMS yang katakan kena pergi ke CAC. Kalau dekat KL ni tak salah saya ada 5 saja yang saya ingat. Dekat Bukit Bandaraya 1, dekat Cerah 1, dekat Stadium Cerah 1, dekat Titi Wangsa 1, dan saya tak ingat ada beberapa 5 tempat yang berada dekat KL ni lah. Dan saya pergi ke salah satu CAC Bukit Bandaraya, yang dia tulis kat situ buka daripada 8 pagi sampai 5 petang tau. So hari pertama tu, iaitu hari yang ke-5, wife saya disahkan positif. So kita orang pergi pukul 3, tapi dah tutup. Rupanya tutup pukul 2.30 ke atas untuk kes-kes emergency. Dan kita orang terpaksa lah balik. Dan balik tu hari kedua, iaitu hari ke-6, kita orang pergi awal sikit. Awal tu tak adalah awal sangat, pukul 12 lebih lah. 12 lebih kita orang pergi. Alhamdulillah memang tak ramai orang, memang tak ramai orang kat situ. Dan once kita pergi, dikatakan biasa dia kata kenapa datang sini. Saya katakan kita dapat mesej daripada KKM yang suruh datang CAC untuk buat check. Dia kata sebenarnya tak perlu pun, tapi dia kata SMS tu memang auto send. Dia katakan kebiasaannya yang datang CAC ni sama ada nak pakai gelang, nak buka gelang, ataupun nak dapatkan surat untuk dah habis kuarantin, ataupun untuk rujukan, untuk check sama ada kondisi perlu tak perlu untuk dimasukkan ke hospital. Dan cakap untuk situasi kita macam wife saya dah hari ke-6, saya masih baru hari kedua. Dia kata tak perlu. Dia kata boleh balik lah. Dia kata dia kalau boleh, dia nak elakkan kita masuk ke dalam. Sebab masuk ke dalam itu adalah orang katakan pesakit COVID yang agak kritikal sikit. So dalam tu macam orang katakan virus yang lebih bahaya lah kalau untuk kita masuk lah. So dia kata tak perlu pun. Dia katakan tak perlu. Melainkan dia kata kalau nak pakai gelang lah, kita cakap ni tak apalah, kita kuarantin kat rumah, tak perlu pakai gelang pun. Dan dia katakan tak perlu. Dia kata apa yang paling penting adalah kena check. Yang paling penting adalah kena check oksigen. Itu yang paling penting sekali.
Dan berbalik kepada CSC tu, ada satu benda yang dia cakap yang sangat-sangat interesting adalah dia katakan, dia kata kebiasaannya 3 hari pertama itu yang adalah hari yang sangat-sangat penting. Kalau 3 hari pertama tu tak ada apa-apa, insya-Allah belakang-belakang tu tak ada apa-apa, dia katakan. Sebab dia katakan kebiasaannya hari ketiga ke atas, badan kita punya imun dah kembali bekerja. Kita punya antibody kita dah semakin kuat untuk melawan kembali virus-virus. Itu yang dikatakan oleh CSC lah. Dan kita katakan, oh yes, satu info yang baru kita tak tahu sama ni. Tetapi however kita perlu kuarantin juga. Dan bagi anda yang tanya juga sama ada boleh atau tidak kita pergi suntik vaksin walaupun kita telah disahkan positif, maksudnya dah sah ni, dah habis kuarantin, lepas tu terus pergi ambil suntikan suntikan vaksin. Jawapan dia boleh. Dulu mungkin kita tak tahu, dulu kan sedikit cacah merbah kan, boleh tak boleh, tetapi apa yang saya nampak adalah benda ni mematangkan kita. Kita pun dah melalui benda ni setahun lebih, hampir 2 tahun benda ni semua orang dah semakin improve lah. Kita nampak pengurusan semakin baik, benda tu pengurusan semakin improve dan sebagainya. So kita nampak lah, dan kita dapat jawapan kat situ lah. Dan dia katakan boleh selepas habis kuarantin, mas sejahtera saya dah bertukar bukan merah lagi. Saya boleh pergi ke tempat pemberian vaksin untuk ambil vaksin seperti mana yang temu janji yang telah ditetapkan lah. Itu cerita dia. Dan yes, kita orang balik semula. Sebab dia tanya juga anak menyusu okey tak. So anak saya positif menyusu okey tak. Dia kata kita kata okey, macam biasa, selera macam biasa. Untuk dia nak main-main tak, main juga. Dia tak adalah katakan bosan, lesu tak. So 2 soalan ditanya. So dia kata kalau yang tu okey, insya-Allah okey. Kata alhamdulillah okey. Cuma kalau anak ada simptom yang tak nak susu, merengek, lepas tu merengek tu biasalah sebab demam kan. Untuk budak ni 2 je. Kalau dia merengek, sama ada 1 dia lapar, 2 dia ngantuk, ketiga mungkin dia sakit lah, ada something wrong dekat dia lah. Dan dia kata kalau okey, dia kata okey, should be okey, tak masalah. Cuma perlu monitor lah. Saya dengan wife saya kena perlu monitor SPO untuk oksigen. Dan alhamdulillah untuk wife saya, dia memang dah 2 dos. Saya masih lagi 1 dos. Second dose patutnya minggu depan. Saya AZ kena tunggu 2 bulan lah. Itu masalahnya tu, kena tunggu 2 bulan. So saya masih 1 dos. Saya masih belum lagi 2 dos. Dan cerita dia adalah kita tidak masuk ke dalam CSC. Dalam kita dekat luar je, kita tanya benda tu. So itulah info yang diberikan kepada kita. Dan harap benda ni kepada ramai orang lah yang tahu benda tu. Dan mungkin tanyakan kenapa saya tak pakai gelang. Yes, memang kita tak pakai gelang. Memang kita cuma kuarantin dekat rumah. Dan paling penting adalah untuk diri kita lah. Yes, kita tak pakai gelang, tetapi janganlah kita ambil kesempatan untuk pergi merayau, pergi sini, pergi sana. Kita dah tahu kita positif, duduk rumah je. Kita tak ada gelang. So mungkin gelang tu dia mungkin tak boleh track kita, tetapi at least kalau ada gelang tu, orang tak berani nak keluar lah. So orang nampak kan benda tu. So benda tu orang katakan tanggungjawab diri sendiri jugalah. Okay? Cuba minta lah bantuan kawan-kawan. Mungkin yang ada masalah, tak ada masalah kewangan, boleh order dekat Grab ke Foodpanda ke, even benda-benda macam tu boleh buat. Tapi harga keras sikit lah berbanding kalau kita pergi beli sendiri lah. Dan di sinilah kita minta bantuan daripada rakan-rakan kita untuk bantu kita. Okay, so itulah cerita untuk Patu. Masih belum sembuh lagi, masih keadaan macam ni lagi. InsyaAllah. Kita tanya dia, biasanya untuk deria rasa, deria bau ni berapa lama? Dia kata akan ambil masa beberapa hari, barulah dia akan kembali recovery semula sepenuhnya. Kita harap begitulah. So buat masa ni masih lagi sama, masih belum ada. Selera makan tu ada, itu yang badan besar je ni. Tetapi untuk bau tak ada, untuk rasa tak ada. Tetapi walaupun kita tak ada bau, tak ada rasa, makan kena makan lah untuk make sure kan kita punya energy ada. Kalau kita tak fikir diri kita, kita perlu fikir family kita, kita perlu fikir anak-anak kita. Itu yang memberi kekuatan kepada kita lah. Dan of course kita tak nak family kita dekat kampung tu risau kan. Dan sepanjang berlaku ni memanglah mak saya memang selalu call, abang saya selalu call, akak saya selalu call untuk tanya update, apakah latest update, jangan lupa makan ubat ni. Mereka pun ikhtiar macam-macam, hantar ubat, sanggup post ubat, macam-macam ubat untuk pada kita. Try ni, try tu, amalkan benda ni, amalkan benda tu, banyak-banyak benda lah. Benda tu orang katakan, bila nikmat tu ditarikkan, barulah kita tahu katakan, this is not funny guys, this is not funny. So itulah, jaga dirilah buat anda.
Dan untuk this vlog untuk part 2, saya tak nak bercerita banyak, tetapi ada satu info latest bagi tahu kepada anda. Yang satu adalah kuarantin di rumah, kedua adalah CSC, yang ketiga adalah orang katakan tempoh beberapa hari boleh vaksin ke tidak selepas dijangkiti positif COVID-19. Dan untuk part 3 nanti, insya-Allah saya akan ceritakan apa part ataupun apa benda yang wajib kena ada dekat rumah sekarang ni, yang untuk boleh monitor kita anytime anywhere untuk keselamatan kita juga. Benda ni kena spend duit sikit, tapi at least benda tu kita tahu kondisi kita macam mana pada waktu itu. Dan tak adalah kita main teka-teki, macam demam, macam tak demam, oksigen, macam ada, macam tak sesak nafas, macam-macam lah, macam-macam lagi. Benda tu orang kata we need to spend a bit lah. Okay, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Untuk patu, sekali lagi doakan terbaik untuk kita. Dan untuk anda di luar sana yang menonton video ni mungkin dijangkiti oleh COVID, saya doakan kesembuhan kepada anda, segera-gera orang katakan diberikan kesembuhan. Dan bagi anda yang anti-vax dan tak reti nak cakap apa, jaga diri sendiri lah, jangan menyusahkan orang lain. Itu yang dia minta. Okay, kepada anda yang patut pergi vaksin, pergilah vaksin. Okay, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Mila, jangan lupa subscribe ya.